Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim hadzal nabiyil karim wa habibina wa syafi'ina warzuqrina wa maulana wa mustafana sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang dicurahkan oleh Allah, yang memberikan peluang kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang menyebabkan kita ini digolongkan di kalangan hamba Allah yang menjadi hamba kepada Allah, dan juga menjadi satu asbab kepada perkara yang menarik diri kita ini ke arah keredaan daripada Allah, menarik diri kita ini kepada nikmat-nikmat yang akan dijanjikan oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah perkara yang kita inginkan dalam kehidupan selagi mana kita digelar di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan menyambungkan kembali bacaan kitab, iaitu membicarakan tentang hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di antara asbab seseorang tersebut diberi ataupun dipanjangkan, dikekalkan hidayah daripada Allah adalah mereka yang sentiasa ingat akan kematian. Mereka yang sentiasa ingat akan balasan daripada Allah. Mereka menginsafi segala perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka ini digolongkan di kalangan hamba Allah yang Allah Ta'ala terima mereka sebagai hamba. Maka ini di antara jalan dia. Maka jalan-jalan untuk kita mendapatkan redha Allah, hidayah Allah, cukup banyak. Dan juga untuk mengekalkan hidayah daripada Allah juga banyak. Maka sebab itulah kita dituntut untuk berdoa kepada Allah sebanyak-banyak dia. Sebab kita ni kadang berdoa tunggu masa dan ketika. Contoh, lepas solat baru kita doa. Contoh, kita nak makan baru kita doa. Contoh, nak masuk tandas baru kita doa. Keluar tandas tu dia lupa dah, kan? Tak ingat dah, lepas-lepas tu lega lah. Keluar tandas dia tak kata apa, kok nak kata ghufranaka alhamdulillah ke apa dak dah. Lega. Wah, tidak ke tadi memulah sakit, itu ungkapan dia. Doa dak dah, kan? Peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan dan yang hadir pada malam ni. Baik, maka kadang kita lupa. Ada ketikanya kita berada dalam keadaan senang, tenang, lenang. Ada di antara kedudukan kita ini dalam keadaan apa sekalipun, jangan sekali-kali kita lupa. Di samping kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kan, duk tunggu hujan, kan, pergi kerja,
Tiba-tiba hujan, kita duduk tempat perlindungan hujan. Kan, duduklah mana-mana pun, kan. Banyakkan doa. Tengah hujan lebat, Allahumma ja'alna sayyiban nafi'an. Banyakkan doa. Kan? Kita perbanyakkan doa, kemudian di antara keadaan yang diterima oleh Allah, dimakbulkan doa ketika hujan lebat. Kan? Tapi kita hujan lebat tu yang kita suka lena. Tu penyakit kita. Tapi kalau kita tak duduk kedudukan lena, maka perbanyakkan doa. Maka doa tersebut cukup banyak. Di antaranya doa minta kepada Allah supaya Allah mengekalkan hidayah Allah di dalam hati dan jiwa kita. Itu yang paling penting. Kan kita bimbang hidayah Allah Ta'ala ini akan sampai dan ketikanya dan akan berhenti. Kita bimbang. Biarlah hidayah daripada Allah Ta'ala itu kekal. Kekal sampai mana? Kalau boleh sampai kita berjaya dalam keadaan sakaratul maut. Yang kita nak bincang malam ni. Baik, kita sambung muka surat yang ke-10, perenggan daripada bawah nombor 2. Dan telah menyebut oleh Syekh Jamaluddin rahmatullah di dalam kitab Tazkirah. Kitab Tazkirah, citra daripada setengah ulama. Kan, citra daripada setengah ulama ni cerita. Mungkin berdasarkan pengalaman, khibrah para ulama. Mungkin berdasarkan kepada ilham para ulama. Mungkin berdasarkan kepada kasyaf para ulama. Ulama ni dia lain. Kan, kalau mimpi mereka itu alamat. Walaupun tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tetapi perlu dijadikan sebagai panduan. Sebab tu bila mimpi para ulama ini memberi pengajaran, memberi pengertian kepada umat ataupun orang awam yang lain untuk mengikuti perjalanan. Kan, maksudnya pengalaman. Bila sebut cerita, citra ni, cerita pengalaman daripada sebahagian ulama ataupun kefahaman daripada ilmu mereka sendiri. Kan, ilmu mereka sendiri. Disebut oleh Jamaluddin dalam kitabnya Tazkirah. Dia kata apa? Bahawa ada sebahagian citra ataupun cerita daripada sebahagian daripada ulama, bahawasanya seseorang hamba, dia cerita, apabila seseorang hamba ni hamba apabila adalah ia seseorang pada sakaratul maut. Pada sakaratul maut ini, iaitu dalam keadaan nazak, maka datang oleh dua syaitan, dua ekor setan. Tapi pengarang kita ini bubuh dua ekor, dua orang, seorang kanan, seorang kiri. Ada bubuh dua ekor syaitan. Kenapa kita kata syaitan dua ekor? Sebab depa kata syaitan tu ada ekor. Jadi dua ekor. Kan, wallahu alam. Baik, bila seseorang yang berada dalam keadaan sakaratul maut tersebut, akan datang padanya dua ekor syaitan ataupun dua ekor syaitan lah. Di sisinya, seorang kanannya. Maka kalau kita duduk terlentang, di kanan kita ada seekor syaitan, seorang syaitan, di kiri kita pun ada seorang syaitan. Apa peranan syaitan itu? Baik, seorang di kirinya, maka syaitan yang pada pihak kanan itu merupakan dirinya atas rupa bapa dia. Syaitan di belah kiri tersebut, dia akan merupa bapa dia, ayah dia. Kan? Baik, kanan itu merupakan dirinya atas rupa bapaknya. Padahal berkata ia syaitan yang merupakan bapaknya itu akan dia, hai anakku. Ini fitnah. Kan? Kita sayang bapak kita, kita sayang ayah kita, kita sayang mak kita. Lama tak bertemu, tiba-tiba pada satu ketika yang penuh dengan kesusahan, kesulitan. Kita hidup, walaupun kita daripada kecil, walaupun kita berdikari, kesusahan apa yang kita ada, apa juga kesulitan yang menimpa kita, pasti yang terakhir tempat dah, kalau ibu bapa kita masih ada, kita akan kembali kepada mereka. Walaupun tinggi mana jawatan, walaupun apa juga pangkat, walaupun apa sekalipun, dia akan balik tanya pandangan mak, pandangan ayah dia. Nampak tak? Di dunia
Walaupun di dunia ni bebas lagi bergerak ke sana ke sini, minta ramai pertolongan, tapi bila kata keadaan pada dalam sakaratul maut tersebut tak boleh pergi mana dah, duduk di situ, yang datang kepada dia adalah syaitan yang akan merupa ibu dan juga bapa dia. Walaupun bapa dan ibunya telah lama meninggal, tapi bagaimana perasaan, lama tak jumpa ibu, lama tak jumpa ayah, tiba-tiba hari ni dia mari. Itu fitnah keadaan yang cukup dahsyat, tuan-tuan. Kan sakaratul maut cukup dahsyat. Kan, nampak? Baik, pak dia akan kata, "Hai anakku, bahwasanya adalah aku kasih sayang akan dikau." "Hai anakku, aku sayang hang, kasih hang. Hang teringat dulu-dulu hang nak aiskrim, aku beli aiskrim. Apa nama, motor aiskrim, lepas aku ligan untuk dapatkan aiskrim." Nampak? Ungkapan-ungkapan yang boleh menarik diri kita ni prihatin dengan ayah kita. Nampak? Dia akan ungkap yang macam tu. Ini di antara contoh ungkapan dia. Bahkan bila kata berada nanti bersama dengan syaitan nanti, pujuk rayu syaitan itu yang akan datang kepada kita. "Anakku, dulu hang ingat aku beli kat hang, aku itu, aku ini dan sebagainya lagi." Kan? Lepas tu dia kata, "Kasih sayang yang akan dikau mati olehmu atas agama Nasrani. Jomlah ikut agama Nasrani. Sesungguhnya agama Nasrani ni ialah sebaik-baik daripada segala agama, anakku. Hamailah ikut." Kan, nampak? Kalau kata kita enggan, ada lagi ungkapan-ungkapan yang menyebabkan kita ni hampir-hampir terpengaruh. Sampai hati gamak nu hamba kat ayah macam ni tu. Nampak? Syaitan punya perangai. Kan? Baik, itu di antara pujuk rayu syaitan. Dan kemudian dan syaitan yang pada pihak kiri, tadi kanan, pada pihak kanan, itu merupakan dirinya atas rupa ibunya pula. Kan, lepas tu yang belah kanan tadi kiri rupa ibu dia pula. Mai rupa mak pula dah. Ayah boleh tahan kira, tapi bila mak ni satu keadaan yang cukup dahsyat. Kan, mak dia kata apa, lebih kurang pujuk rayunya begini bunyi dia. Baik, diri atas rupa ibunya, padahal berkata ia. Ibunya tadi pun berkata, rupa syaitan tadi ni, rupa ibunya berkata, ia akan "Hai anakku, bahwasanya perutku ini benjanamu." Benjana ni mengandungimu, kandung kamu. Dalam perut aku dulu ni, hang pernah duduk dalam perut aku. Kan, pernah duduk dalam perut aku kandungkan engkau, wahai anakku, ingat. Kan, orang dia buat motivasi. Kan, supaya anak ni sedar diri mereka, jangan menderhaka. Kan, orang bercakap untuk menarik hati orang lebih kasih kepada ibu. Kan, pujuk rayu, kata-kata semangat, kata-kata motivasi, kata-kata yang merangsang jiwa dan juga hati manusia supaya mereka kenang jasa-jasa ibu mereka. Kan, sampai teriak-teriak. Kan, kalau kita pakar motivasi, orang motivasi dia main perasaan. Lihatlah bapakmu, perut bapakmu di malam hari turun naik akibat lelah dan penat mereka itu mencari uang untuk menyara adik-adik semua. Kan, tutup lampu sikit, lepas tu dengar riak, wang pakai duk riak. Sebab apa? Dia bayang bapak dia. Penat bapak dia bekerja, penat bapak dia mencari nafkah, penat memberi uang kepada kamu untuk bersekolah. Kan, tapi apa yang kamu buat? Kan, demi perasaan orang. Itu motivasi di dunia ni. Begitu di akhirat nanti, begitu di alam orang tu nak mati nanti ni, maka syaitan ini juga akan main. Kan, hamba duduk, aku kandungkan engkau, mengandungkan engkau dan susukan engkau. Kan, minum susu daripada aku, minuman bagimu. Aku jadikan susu aku ni sebagai minuman bagimu, anakku. Ingat. Dan pahaku tempat duduk bagimu. Hang duduk, aku riba hang lupakan malam, hang tak boleh tidur, aku riba hang tak mau bagi nyamuk ketik walau sekok pun. Aku tak berjaga sampai aku tak tidur lena, aku tak puas tidur, aku hilang nikmat tidur 6 tahun.
Kajian menunjukkan ibu yang melahirkan anak dia hilang tidur lebih kurang 6 tahun. Bapa sebab tu juga nikmat tidur 6 tahun juga, tapi hilang ibu ni. Dihilang nikmat tidur, sak menyusu, sak itu dan sebagainya lagi. Kan? Baik. Atas ribamu, kan, padahal berkata ia, sedang tu dia pun berkata anakku bahwasanya kan perlu apa, ada kata dan tetapi dan tetap olehmu atas agama Yahudi. Wahai anakku, tetaplah olehmu, mati olehmu di atas agama Yahudi. Nampak? Itu di antara fitnah yang cukup dahsyat. Baik. Dan Yahudi, dan ialah sebaik-baik daripada segala agama. Ibu dah, ibu yang dirupai oleh syaitan, itu ungkapan dia yang menyebabkan itu di antara fitnah yang cukup dahsyat. Sebab pada ketika itu kita ni berada dalam keadaan yang huru-hara, yang disebut oleh pengarang kitab ni huru-hara. Kita nak minta tolong siapa pun dalam keadaan kita dahaga, dalam keadaan kita ni orang kata dalam keadaan yang cukup dahsyat. Tiba-tiba yang datang 2 orang, yang mana yang kita nak ikut, kan? Itu di antara fitnah ataupun ujian. Sekiranya kita berjaya lalui ujian tersebut, maka itulah kebahagiaan yang akan kita perolehi selepas kematian, itu nikmat syurga, nikmat segala yang Allah janjikan. Baik, kemudian dan lagi tersebut di dalam kitab, di dalam dan sebut di dalamnya, kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala pada kitab Kashful Ulumul Akhirah, kan, iaitu satu kitab yang membicarakan kehidupan selepas kematian oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, cebisan daripada kitab itu apa dia? Mencerita baginya, kan, ulumul akhirah baginya, dan tak kala tetaplah, kan, nyawa seseorang itu pada naik dan terangkat. Maksudnya dalam keadaan nazar, naik terangkat. Orang dalam keadaan sakaratul maut, kan, kita sebut dalam keadaan nazar, terangkat tu dah. Itu di antara satu fenomena yang dahsyat. Kan, kita hari ni tak dapat rasa, tapi orang yang telah pergi merasai perkara tersebut. Kan, sebab itu kita kena ingat, tuan, soal mati ni satu perkara yang bagi orang yang beriman cukup hebat, satu pemberian hadiah daripada Allah. Kan, tapi bagi kita yang kita rasa kurang persediaan kita untuk bertemu dengan kematian, bukan kita benci, tapi kita bimbang. Itu yang kena ada. Selagi mana ada kebimbangan di dalam diri kita tentang amalan, maka selagi itulah hidayah Allah Ta'ala akan berkekalan. Ingat yang ni. Ini pesanan para ulama. Kalau kita rasa aku tak apa dah, aku ni clear dah, kan, sembahyang 5 waktu dah, sedekah aku rasa okey dah ni, maknanya kalau ada perasaan yang macam tu, kita bimbang, ditipu oleh syaitan. Sebab syaitan ni dia akan rasa puas dengan amal ibadah. Kan, bagi kita yang tidak perlu ada rasa kepuasan, kita sentiasa berkeinginkan ibadah, maka itu di antara tanda-tanda Allah Ta'ala mengekali petunjuk. Baik lagi, kan, apa, orang tu dalam keadaan nyawa duk naik turun naik nazak lah, nescaya diletakkan atasnya beberapa fitnah. Imam Ghazali kata ada fitnah yang akan datang. Dan bermula demikian itu bahwasanya iblis alaihi laknat menyuruhkan segala tenteranya kepada ini manusia. Iblis mengarahkan, dengar kata ada orang nak mati, dia arahkan skuad batalion dia ke, pelatun dia ke, ikutlah. Kan, depa pun ada juga batalion pelatun, kan, ikutlah. Kumpulan khas ke apa ke, okey, pergi kepada si fulan sebab dia nak mati. Baik, yang sakaratul maut tertentu dan menyuruhkan mereka itu bekerja atas dan berwakil ia atas mereka itu. Maksudnya menyuruh dan menjadi wakil para syaitan untuk menyesatkan orang yang nak mati tadi ni. Baik, dan berwakil ia akan mereka itu, mengakilkan kepala syaitan, ketua syaitan ni kepada mereka itu tentera syaitan dengan dia.
Dengan siapa? Orang yang nak mati tadi ni, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Maka datang mereka itu kepada manusia itu padahal ia di dalam kelakuan yang bersangatan sakit. Kan, orang sakaratul maut itu dalam keadaan yang sakit, dahagalah, kan, nyawa nak keluar daripada tubuh badan jasad itu pun satu azab yang cukup sakit lah. Kan, kemudian ditambah pula dengan syaitan yang datang untuk menghasut, lagi sakit. Kan, lagi dahsyat keadaan dia. Kan, baik, yang bersangatan sakit dan di dalam dalam keadaan haru hara ataupun huru hara yang melampaui adatnya, memang selalunya memang sakit bila kita berada di dalam keadaan sakaratul maut. Sakit tuan-tuan, dahsyat. Baik, dan yang tergelincir padanya sekali akal, maka segala yang berakal. Kan, maka bagi orang yang berakal tersebut, mereka tak dapat nak tolak bagaimana dahsyatnya seseorang yang berada dalam sakaratul maut itu sendiri. Tak dapat nak tolak. Memang tak dapat tidak. Kita kena terima bahawa ketika berada dalam sakaratul maut itu satu situasi yang perit. Kan, yang perit. Baik. Maka segala yang berakal, maka merupakan mereka itu akan diri mereka itu. Siapa dah? Syaitan akan merupa diri mereka itu. Syaitan ni akan merupa bagi orang itu atas rupa bagi yang dahulu daripada segala kekasih yang telah mati dahulu, yang memberi nasihat lagi yang kasih yang mereka itu baginya di dalam dunia, seperti bapa dan ibu dan saudara laki-laki dan perempuan dan taulannya yang memelihara akan dia, maka berkata, maksud dia apa dia? Syaitan tersebut akan merupa, tadi dua bapa yang ni bila ramai tersebut, dia rupa bapa, mak, adik, abang, kakak, tok wan, tok, pak menakan, yang mana yang dulu masa dihidup dia rapik dengan siapa. Kan, selepas mak pak dia mati, dia rapik dengan pak menakan. Selepas dia mati, dia rapik dengan mak menakan. Selepas mak pak tak kira siapa, dia berapik dengan kawan dia. Diikut kawan dia, apa kawan dia cakap, yang itulah yang dia buat. Tapi bila kata nanti syaitan tahu, maka syaitan akan rupakan rupa mereka ini dengan orang yang dia percaya. Kan, itu fitnah yang cukup dahsyat juga. Tadi dua orang, yang ni dia mari semua orang yang dia kasihi semasa hidup di atas muka bumi ni, yang telah pergi meninggalkan dia. Maksudnya bapa dia, mak dia, adik dia, abang dia pergi dulu, pak menakan dia pergi dulu. Dia lama dia tak jumpa, dia rapat. Jadi bila terjadinya ataupun dalam keadaan sakaratul maut ini, maka orang yang dia kasih tersebut akan datang kepada dia. Kan, kita kalau orang belanja kopi os cawan, ingat 5 tahun, 3 tahun rapat. Kan, kadang-kadang akhir zaman ni anak-anak lebih rapat dengan kawan-kawan daripada ibu bapa dia. Itu akhir zaman. Kan, dia kata kenapa rapat kawan dulu, kawan tu tolong saya bagi itu, tapi dia lupa yang mak bapa dia dulu ni yang susah payah bersengkang mata jaga ia, membesarkan ia, dia lupa. Kan, itu yang di antara perkara yang kita kena ingat berlaku di antara akhir zaman ni. Maka orang yang berkasih taulan ni, kan, dia lupa. Orang lain pun dia lupa, yang tu yang dia pegang harap. Kan, yang bagi nasihat kepada ia dan sebagainya lagi. Maka syaitan ini akan merupa orang yang dia kasihi. Baik, hai fulan, engkau sekarang mati, nak mati, dan kami telah terdahulu daripada engkau pada pekerjaan mati. Kata, hemat, hang baru nak mati, kami ni mati lama dah. Dia kata, kan, kami dah merasai mati ni lama dah, kami dah lepas pada mati ni lama dah, hang baru nak mati. Nampak? Maka matilah engkau pada agama Yahudi. Maka ingat, hang hidup atas muka bumi dulu, hang duk belajar tu murah. Kan, mereka tak apa, mereka tak mati. Ni kami ni mati dah.
Kan bila kami mati ni rupanya agama yang betul, sekian agama Yahudi. Nampak? Itu fitnah. Dan kalau mungkin kita berjawab, aku mati, hang tak mati lagi, berdasarkan pengalaman. Kan? Berdasarkan pengalaman. Itu dia antara fitnah dia. Baik, maka ialah agama yang makbul kepada Allah Ta'ala yang ni bahaya. Itu fitnah dia. Kan dia ajak kepada Yahudi. Maka jika berpaling orang itu, kan kalau orang tadi ni orang yang nak nazak berpaling, dia tak percaya dan enggan ia daripada pengajaran segala syaitan itu tiada, maka datang pula kepada satu kaum daripada syaitan yang lain, yang berkata mereka itu baginya, hai fulan, inilah hai fulan, matilah engkau pada agama Nasrani. Mai pula kelompok yang lain, mungkin pak saudara belah mak dia pula, wallahu alam lah, kawan-kawan dia yang satu mengai dengan dia, wallahu alam, geng-geng dia dulu yang duk sama-sama duk main, kan mungkin. Mari pula kelompok yang lain, maka syaitan tidak akan berputus asa selagi mana mereka ini tidak dikalahkan. Baik, masuk agama Nasrani, maka bahawasanya ia agama Isa. Dia cerita ni lagi dahsyat. Sesungguhnya agama Nasrani ni agama Nabi Isa. Itu dia syarah pula. Dan sebenarnya telah menasakh oleh Allah Ta'ala dengan dia, kan, dengan agama Nabi Isa ni akan agama Musa. Nampak? Dia berbahas pula macam tu. Hang kena masuk agama Nasrani sebab agama Nasrani ni agama yang telah menasakhkan agama Nabi Musa. Hang kena terima. Nampak? Dia syarah pula. Dalam kita duk mati tu dia terang pula aqaid i'tiqad kita. Kan? Itu dahsyat. Kan? Menasakh oleh Allah Ta'ala akan dengan dia, dengan agama Nasrani ni akan agama Nabi Musa, dan menyebut mereka itu baginya akan segala i'tiqad tiap agama. Nampak? Dahsyat tuan, perbahasan ilmu jenis i'tiqad ini pun ada. Kan? Sebab tu kita kena belajar ilmu tauhid ni sungguh-sungguh. Maka ketika itu cenderungkan Allah Ta'ala akan orang yang dikehendaki cenderungnya hendak ditanggalkan iman. Kalau orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tertanggalnya iman tersebut, wa na'udzubillahi min zalik, maka kita akan mempercayai dan mengikut kata-kata mereka. Kan? Kalau kita cenderung, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala, baik, kita tengok apa dia, apa dia solusi dia. Solusi dia ada yang disebut oleh ulama. Baik, hendak tanggalkan imannya itu, maka inilah isyarat kepada mafhum. Maka inilah isyarat kepada mafhum firman Allah Ta'ala, syarat yang Allah Ta'ala sebutkan, yang kita seringkali kita lafazkan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dia kata, makna dia artinya, hai Tuhanku, hai Tuhan kami, jangan engkau cenderungkan segala hati kami akan agama yang sesat pada ketika sakaratul maut. Kan? Maknanya doa ini ulama tafsirkan apa dia? Iaitu kita minta doa ini supaya Allah Ta'ala selamatkan kita ketika mana kita berada dalam keadaan sakaratul maut. Kan? Sakaratul maut, ketika kita nak mati, kita minta. Maka doa ini ada yang ulama kata inilah tafsiran dia, iaitu minta kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak memalingkan kita daripada petunjuk Allah dengan kita mengikut agama Nasrani dan juga agama Yahudi. Sebab itulah kita duduk saja-saja, maka perbanyakkan baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyakkan doa. Jangan tunggu waktu solat, selepas solat saja. Duduk saja-saja sambil kena kopi, Rabbana la tuzigh qulubana. Arab ni tentu ada saya dipakai doa. Allahu akbar Rabbana sallimni Allahumma afi. Dia doa saja, itu panggil Arab. Kan kita pun orang Melayu, Allahu akbar, kan doa lah apa pun untuk kita. Kan lepas sembahyang ya doa apa pun yang kita dah tentukan waktu dan keadaan, silakan berdoa. Tapi kalau kita ada waktu kelapangan, maka perbanyakkan doa. Nabi SAW di antara hamba Allah yang cukup hebat pun cukup banyak doa. Bukan doa yang sama, doa yang berlainan.
itu Nabi. Kita lebih-lebihlah lagi diperlukan untuk berdoa. Baik, maka doa inilah yang kita doa. Artinya minta kepada Allah, janganlah engkau sesati dah atas muka bumi ni tuan-tuan. Kita hiduplah sembahyang berjemaah, mengaji, haji, umrah, pi dah, berjalan di atas hidayah dah. Tapi bila saat kematian kita tersebut, bermaknanya kita telah lari daripada hidayah Allah. Itu yang kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jauhkan daripada kematian, di kematian selain daripada agama Islam. Baik, pada sudah engkau tunjuki akan agama yang sesat. Maksudnya kita minta jangan kita digulungkan di kalangan, termasuk dalam golongan yang mengikut ajaran sesat. Pada ketika sakaratul maut kami, kemudian daripada sudah engkau tunjuki akan kami akan agama yang betul. Tadi doa, makna doa tadi Rabbana lah. Dahulu daripada ketika ini, maka apabila dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala menunjuki akan seorang hamba, kalaulah kata Allah Taala mengkehendaki menunjuki seorang hamba tadi tidak sesat, kan, yang betul dan menetapkan dia pada kalimah tauhid. Kalau Allah Ta'ala tetapkan seseorang tersebut pada jalan dan menetapkan pada kalimah tauhid, nescaya datang kepadanya malaikat rahmat dan juga malaikat Jibril. Kan, kalau kata orang yang kuat, takwa dia kuat, orang yang keyakinan dia kuat, ketika mana saat syaitan ataupun iblis datang kepada ia untuk mengajak mati Nasrani, agama Yahudi, kalau seseorang yang dikehendaki oleh Allah berjalan mati di atas nikmat-nikmat Islam, maka Allah akan mengutuskan malaikat rahmat serta Jibril untuk menangkis daripada serangan ataupun pujukan ataupun daripada desakan syaitan itu, daripada orang yang Allah Ta'ala kehendaki petunjuk, menolak ia daripada orang itu akan segala syaitan, dan menyapu ia akan kelam, menyapu ia akan kelam yang berubah daripada mukanya, kan, maka jadi tersenyumlah ia dan kebanyakan orang yang sakaratul maut yang kita lihat akan dia tersebut itu pada makam ini, padahal ia berubah kebajikan yang datang kepadanya malaikat rahmat daripada hadarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Kan, apabila kita berada dalam keadaan fitnah, bila seseorang itu dikehendaki oleh Allah di atas jalan dan petunjuk Allah, maka Allah Ta'ala akan datang malaikat rahmat menolak desakan syaitan. Mungkin orang ni bila dalam sakaratul maut, kadang-kadang kita tengok orang baru mati ni, kadang-kadang muka dia agak kelam, kan, agak kelam, muka nampak tak apa nak ceria. Tetapi selepas dimandikan, mereka akan ceria, bersinar, senyum je. Hasil daripada apa? Sapuan malaikat tadi ni kepada wajah tadi ni, yang menyebabkan wajah mereka itu tersenyum. Tersenyum. Bila tersenyum tersebut dalam keadaan tenang, dalam keadaan sakaratul maut, kan. Ia beroleh apa dia? Kalau tengok tersenyum itu pada makam ini, padahal ia beroleh kebajikan. Ia dapat kebajikan buat amalan yang datang kepadanya malaikat rahmat daripada hadarat Allah, hadrah Allah, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Jadi itulah di antara keadaan dan kondisi kita, seseorang hamba Allah yang mana mereka ini berhadapan dengan fitnah. Apabila Allah Ta'ala nak pilih ia mati dalam keadaan keimanan kepada Allah yang dipandu oleh hidayah daripada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan mengutuskan malaikat rahmat dan Jibril untuk menolak desakan hasutan syaitan tersebut, dan juga mereka akan sapu di wajah tersebut daripada kelam. Bila orang dalam keadaan sakit ni, dia jadi perik muka dia, kan. Jadi bila ada sapuan, wallahu a'lam, sapuan yang macam mana daripada malaikat Allah, maka wajah itu akan berseri dan tersenyumlah ia. Maka orang yang mati tersenyum ni di antara mati yang
mati yang mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sebahagian, kebanyakan mereka yang mati dalam keadaan senyum setelah mereka menghadapi sakaratul tentangan daripada iblis, dan juga malaikat rahmat datang membantu mereka. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat peluang dan ruang daripada Allah yang nak mati dalam keadaan seumpama itu. Jadi saya ingat sekadar ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ia ada manfaat kepada kehidupan kita di dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan amalan ini sebagai satu amalan kebajikan dalam mengekali hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya juga daripada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghara. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.